Assalamualaikum, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 2 Mac 2021. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengesahkan beliau akan menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin sempena pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri yang dijadual Khamis ini. Saya sendiri akan menguatai penerima pertama vaksin di negeri Sabah dan juga frontliners yang lain akan menerima suntikan vaksin ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan ianya boleh mengurangkan penularan COVID-19 di negeri Sabah. Datuk Haji Ji berharap rakyat Sabah akan tampil menerima vaksin agar penularan pandemik dapat dikawal sekaligus membolehkan ekonomi dan kehidupan pulih seperti biasa. Beliau berkata demikian dalam lintas langsung Cerita Pagi Sabah dari Dewan Persidangan Majlis Perbandaran Tawau. Sementara itu, sempena setahun Malaysia prihatin semalam, Datuk Haji Ji mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang menyalurkan pelbagai bantuan untuk meningkatkan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Katanya rakyat Sabah telah membuat keputusan tepat memilih Gabungan Rakyat Sabah GRS menerajui kepimpinan negeri yang sealiran dengan Kerajaan Persekutuan. Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Negeri Sabah akan memastikan pemberian suntikan vaksin kepada orang ramai hanya diberikan kepada yang berdaftar melalui janji temu yang ditetapkan dan tidak akan melayan mana-mana pihak yang berhasrat untuk memotong barisan. Ketua Pengarah Kesihatan telah menyatakan bahawa individu yang gagal menghadiri temu janji tarik pemberian suntikan vaksin tanpa sebarang alasan kukuh mungkin akan berhadapan dengan tindakan. Ya. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata demikian dalam sidang media perkembangan COVID-19. Sementara itu, mengenai individu yang akan menerima suntikan vaksin pada 4 Mac ini, Datuk Masidi memaklumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor akan disertai oleh ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan dan Datuk Joakim Kunsalam. Turut menyertai senarai penerima suntikan ialah Datuk Masidi sendiri dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Shah Helmi Yahya. Seramai 60 orang penerima vaksin akan diberi suntikan semasa majlis pelancaran tersebut. Sementara itu, sebanyak 104 kes positif baharu direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 52,990 kes. 2 kematian dilaporkan, iaitu masing-masing satu di daerah Tenom dan Keningau. Daripada kes baharu yang dicatatkan, sebanyak 50 kes berpunca daripada saringan kontak rapat. Saringan bergejala 10, saringan kluster sedia ada 31 dan lain-lain kategori 13 kes. Manakala seramai 74 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 51,436 orang. Sejumlah 722 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 248 orang di hospital, 466 di PKRC awam dan 8 orang di Pusat Tahanan Sementara PTS dan penjara. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di daerah Nabawan mulai 3 Mac hingga 16 Mac ini. Ia berikutan berlaku peningkatan kes secara mendadak melibatkan kluster di daerah Nabawan dengan kadar kebolehjangkitan COVID-19 yang tinggi. Sehingga 28 Februari lepas, secara kumulatif sebanyak 177 kes positif telah dilaporkan melibatkan 15 buah kampung di daerah berkenaan. Seramai 44 peserta akan mengambil bahagian dalam majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sabah MTQ-HN 1442 Hijrah yang akan berlangsung di Dewan Seadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 4 hingga 5 Mac ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, majlis berkenaan akan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dengan hanya 300 orang menghadiri majlis berkenaan. Bagaimanapun, orang ramai boleh menyaksikan MTQ-HN secara maya menerusi Facebook Jains selain siaran langsung di Sabah FM. Majlis ini kita pastikan akan mematuhi SOP.
termasuk penjarakan sosial, kehadiran juga kita pastikan mengikut SOP dan kita sudah tetapkan. Walaupun sebenarnya kita boleh dibenarkan dihadiri dengan 500 hadirin. Dato' Arifin yang juga pengurusi jawatan kuasa induk MTQ HN 1442 Hijrah 2021 Masihi ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Baik Ini di Konti Sabah FM Kota Kinabalu. Majlis penyampaian hadiah akan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahiruddin. Turut dijangka hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS yang mengagihkan Bantuan Prihatin Nasional BPN di Beluran disaran memperluas program pengagihan ke kawasan pulau dan kampung terpencil di kawasan itu. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ia bagi memudahkan penduduk mendapatkan bantuan susulan kesukaran untuk keluar ke Pekan Beluran sekaligus mengurangkan beban menanggung kos pengangkutan. Sebagai contoh, program boleh diperluas ke kawasan kepulauan dan kawasan kampung yang terpencil, antaranya Pulau Jambongan, Kampung Mangkasulap, Abuan dan Kampung Tagapalang yang terletak dalam kawasan Lingkabau Sugut. Datuk Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan demikian dalam sidang video penyerahan Bantuan Prihatin Nasional di Dewan Serbaguna Beluran. Bantuan disampaikan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labu Samad Jambri. Sementara itu, Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah Alan Abdul Rahim ketika ditemui RTM menyambut baik saranan tersebut. Kami akan cuba untuk mengaturkan, menyampaikan bantuan ini terus kepada penduduk, terutama yang berada di pulau-pulau di daerah Beluran lah, seperti Tetabuan, Kampung Bukit Besi dan juga Keniugan. Sebab mereka ini untuk datang pun memerlukan masa dan juga kos untuk datang. Kira-kira 22,000 penerima BPN di Sabah menerima bantuan tersebut secara tunai yang disalurkan melalui PMS susulan tidak mempunyai akaun bank. Daripada jumlah itu, 1,395 adalah penerima dari daerah Beluran. Program pemberian bantuan bakul makanan kepada rakyat di negeri ini disifatkan sebagai bantuan prihatin sekaligus memberi sinar harapan terhadap golongan memerlukan. Sumbangan berbentuk barangan keperluan harian itu amat besar maknanya bagi warga emas, ibu tunggal dan golongan asnaf yang terjejas sejak pandemik COVID-19 mengancam negara ini. Bantuan bakul makanan disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Masjid Al-Firdaus Balung Kokos Tawau. Para penerima ditemui nyata bersyukur dengan pemberian berkenan. Terima kasih sebab apa dapat kerajaan yang sekarang kerajaan yang berprihatin kepada masyarakat. Kali yang pertama di kampung kami ini didatangi oleh seorang Ketua Menteri Sabah yang pertama kali datang di kampung Balung Kokos. Saya bagi pihak pengurusi Al-Firdaus Balung Kokos mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ketua Menteri kita yang mana sudi datang di Balung pertama kali, yang mana dia memberi sumbangan kepada orang-orang kampung di sini. Pada hari ini kami ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan, terutama kepada Ketua Menteri dan wakil rakyat Balung. Semoga dengan pemberian ini dapat meringankan beban kami yang terkesan akibat COVID-19. Penglibatan lebih ramai masyarakat dari pelbagai kaum dan agama dalam Askar Wataniah di negeri ini amat dialu-alukan bagi menambah bilangan pasukan keselamatan simpanan. Komander Regimen 516 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Tan Sri Liu Yunfah mahu belia yang berminat terutama dari masyarakat Cina agar mereka juga memahami peranan dan tanggungjawab sebagai seorang anggota tentera. Langkah berkenaan penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan negeri Sabah selain tidak hanya menyerahkan tugas pengawalan keselamatan negara kepada satu-satu kaum sahaja seperti Bumiputra. Saya merayu kepada kaum saya sendiri Cina, marilah kita sama-sama memikul tanggungjawab keselamatan bersama-sama dengan pasukan garisan keselamatan ini. Beliau berkata demikian selepas upacara pengunduran komander dan serah terima tugas Komander Regimen 516 antara Tan Sri Liu dan Timbalan Komander Lieutenant Colonel Zaidi Omar di Kem Kukusan Tawau.
Majlis disaksikan Panglima 5 Division Major General Datuk Muhammad Halim Khalid. Tan Sri Liu bersara wajib semalam selepas hampir 21 tahun dalam perkhidmatan tetap askar wataniah. Pendakian Gunung Kinabalu akan dibuka semula Jumaat ini dengan had kota permit 100 orang sehari. Bagaimanapun, para pendaki dikehendaki menjalani ujian calitan COVID-19 3 hari sebelum tarikh pendakian. Pendaki yang telah menerima vaksin dikecualikan daripada menjalani saringan. Menurut kenyataan Lembaga Pemegang Taman-Taman Sabah, jenis ujian yang diterima ialah RTK Antigen dan RTK PCR yang disahkan Kementerian Kesihatan. Kos saringan ditanggung sendiri pendaki dan hanya mereka yang disahkan negatif dibenar mendaftar dan mendaki. Keputusan ujian perlu diserah kepada petugas semasa mendaftar di bilik operasi Taman Kinabalu sebelum pukul 10 pagi pada tarikh pendakian. Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, Majlis Perbandaran Sandakan serta Majlis Hal Ehwal Anak Negeri diminta memberhentikan pembinaan rumah individu tidak bertanggungjawab di 2 kawasan tanah anak negeri dalam kawasan Dun Sungai Manila. 2 kawasan tersebut melibatkan Tanah Anak Negeri Sungai Batang dan Tanah Anak Negeri Kampung Sinar Baru Sandakan. Ketika ini terdapat rumah dibina di kedua-dua kawasan berkenaan tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Sepatutnya mesti mendapat kelulusan daripada plan daripada Majlis Perbandaran, tetapi ini semua tidak berlaku. Mereka terus membina tanpa ini mematuhi peraturan-peraturan majlis tempatan. Bagi Tanah Anak Negeri Sungai Batang, ia melibatkan keluasan 18 hektar, manakala keluasan Tanah Anak Negeri di Kampung Sinar Baru melibatkan lebih 56 hektar. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri berita Pagi Sabah kali ini. Jangan lalai, terus waspada. COVID-19 belum berakhir. Saya Imran Azmi Rosli, jumpa lagi.